Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Kak Liza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita sambung buku Message Deep dalam Al-Quranul Karim. Dan minta maaf ya suara agak rock sikit dalam beberapa hari ini. Saya rasa mungkin punca saya agak bersin dalam 2-3 hari sebab sejuk ya. Hujan tak berhenti. Okay, baik, surah Ali Imran ayat 105. Okay. Oh, sekejap ya ibu bagi saya masa sekejap je. Okey. Surah Ali Imran 105. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada kalangan kamu yang menyeru ke arah kebaikan. Dan hendaklah ada kalangan kamu satu ummah yang sentiasa menyeru ke arah kebaikan, sentiasa menyuruh yang makruf dan sentiasa mencegah daripada kemungkaran. Sesungguhnya dan mereka itu merupakan golongan-golongan yang beruntung dunia dan juga akhirat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisih dalam agama mereka setelah datang bukti-bukti yang jelas. Dan bagi mereka itu azab yang amat besar. Okey. Jadi ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita letakkan bawah tajuk punca perpecahan umat. Okey. Sebelum kita pergi ke arah perbincangan tajuk tadi, iaitu punca perpecahan umat, sebagaimana yang biasa saya tekankan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang fi'il mudhari'. Okey, jadi di sini ada 3 fi'il mudhari'. Satunya yad'una wa ya'muruna dan juga yanhauna. Fi'il mudhari' ini merujuk kepada sesuatu yang sentiasa berlaku dan mengalami perubahan. Ya. Artinya yad'una ilal khair, mereka sentiasa menyeru ke arah kebaikan. Dan pembaharuan artinya mereka sentiasa memperbaharui strategi, cara untuk menyeru orang ke arah kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka sentiasa menyuruh yang ma'ruf dan mereka sentiasa memperbaharui strategi untuk mengajar, untuk menyuruh orang melakukan kebaikan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka sentiasa mencegah daripada berlakunya kemungkaran dan mereka sentiasa memperbaharui strategi mereka untuk mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Jadi itu dia punya fi'il mudhari' yang terdapat dalam ayat 104 ya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok bagaimana Allah Azza wa Jalla sebut yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan mereka menyuruh yang ma'ruf. Okay, sekarang ni apa beza antara al-khair dengan al-ma'ruf?
Ada sesiapa yang boleh kongsikan beza antara khair dengan ma'ruf? Kak Liza boleh Kak Liza? Tak tahu Ustaz. Okey. Kak Liza sorry suara tak berapa baik. Ada nak Dari bercakap pun dia semalam tak. dengan Ustaz suara dah tak okey tu. Khair, Ustaz, saya cuba. Silakan. Tanya. Khair tu kebaikan. Kebaikan. Ma'ruf tu mengajak ke arah kebaikan. Okey. Jadi apa beza khair dengan ma'ruf? Khair tu kebaikan sahaja, ma'ruf tu mengajak perbuatan. Mengajak tu yad'u Kak. Oh ya, Yad'uka mengajak, ya'muruna tu menyuruh. Okey. okey, Jadi salah. tapi tak apa, terima kasih banyak Kanis ya. Jazakumullah khairah. Okey, bezanya macam ni ibu-ibu sekalian. Apa beza antara al-khair dengan al-ma'ruf? Di samping tu saya pun buat catatan jugalah supaya memudahkan puan-puan, ibu-ibu. Okey. Kalau al-khair, kebaikan yang mungkin tidak diketahui. Mungkin tidak diketahui oleh orang ramai. Al-khair ni dia merangkumi semua, tapi mungkin juga kebaikan yang tidak diketahui oleh orang ramai. Sedangkan al-ma'ruf, kita pun sebut benda tu dah ma'ruf dah. Benda tu dah diketahui dah. Artinya kebaikan yang sedia dimaklumi. Okey. Sebab itu dalam bab kebaikan al-khair kita mengajak. Dalam bab kebaikan yang ma'ruf kita suruh kerana perkara itu memang sudah dimaklumi. Semua orang tahu. Ma'ruf ni cuma sebagai contoh ibu-ibu yang dirahmati Allah, buang sampah mesti dalam tong sampah. Yang tu kita tak perlu belajar tinggi-tinggi pun. Kita cukuplah lahir sebagai manusia yang normal. Kita tengok ada tong sampah. Kita pun tengok ada tulisan sila buang sampah dalam tong sampah. Kita dah tahu dah. Itulah perkara yang mesti kita lakukan. Ma'ruf kita dah tahu dah dari kecil lagi. Tanpa perlu kita belajar pun, kita mesti sayang kepada mak ayah kita. Dan kita mesti menghormati mereka tanpa perlu belajar pun. Kita dah tahu dah kasih sayang itu wujud. Okey. Tetapi kalau al-khair, ia merupakan kebaikan yang luas, dia umum. Al-khair ni kebaikan yang umum. Merangkumi kebaikan yang mungkin tidak diketahui oleh orang ramai. Sebagaimana dulu-dulu ataupun sekarang pun mungkin ada orang tidak tahu pun kepentingan untuk mengasingkan sampah. Sampah yang boleh kita semula dengan sampah yang memang kita nak buang. Orang tak tahu pun. Oh, sekarang baru kita tahu. Sampah ni perlu diasingkan. Kertas, bahagian plastik, e-waste yang charger, bateri dan sebagainya pun perlu diasingkan. Semua ini untuk menjaga kelestarian alam kita kan. Okey, itu al-khair. Ataupun kalau dalam bab solat ataupun ibadah, al-ma'ruf ni benda ma'ruf. Solat mesti berdiri, solat mesti ada rukuk, solat mesti ada sujud. Okey, itu benda yang ma'ruf. Kita wajib salat Jumaat bagi lelaki. Tapi kalau al-khair itu berkenaan dengan beberapa hukum hakam solat yang terpencil, yang nak tak nak kita kena belajar benda tu. Barulah kita tahu, oh macam tu rupa-rupanya. Macam ni rupanya bacaan doa kunut. Macam ni rupanya bacaan doa ketika tasyahud akhir dan sebagainya. Itu al-khair. Ataupun dalam bab puasa, kita semua tahu kita wajib puasa dalam bulan Ramadan. Okey. Tetapi ada sebahagian kita, ada hukum hakam yang terperinci, yang mana dia tak tahu, oh rupa-rupanya, kalau orang tu memang dia kerja berat, dan dia terlalu lapar, dia terlalu dahaga, daripada dia membahayakan dirinya, maka dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Ataupun kalau orang tu dia memang tak larat nak puasa, memang dia dah uzur, memang tak mampu dah nak puasa, maka dia tak perlu puasa, sebaliknya dia hanya perlu membayar fidyah. Itu al-khair. Ataupun kalau ada ahli keluarga kita yang meninggal dunia, kita nak ganti puasa ke tak ganti puasa pada dia. Maka ada dua kategori orang. Kalau orang tu memang jenis tak boleh puasa dah, maka kita tak perlu nak ganti puasa dia, kita hanya bayar fidyah. Tapi kalau keluarga kita tu memang dia sakit sekejap je, kemudian dia sembuh, cuma dia tak sempat ganti puasa dia, maka bolehlah sama ada kita nak ganti puasa dia ataupun kita bayar fidyah untuk dia. Perkara itu disunatkan kepada para wali dia ataupun ahli keluarga dia. Jadi itulah beza antara al-khair dengan al-ma'ruf. Ma'ruf adalah benda yang jelas diketahui.
Manakala al-khair merupakan kebaikan-kebaikan yang terperinci, yang luas, yang umum, merangkumi kebaikan yang terperinci yang perlu dipelajari. Ya, yang perlu dipelajari. Okey, itulah beza antara al-khair dan juga al-ma'ruf. Justru dalam bab al-khair, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita kena da'a, kita kena ajak. Da'a ni sebenarnya jemput. Itu kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim situn. Hak orang Islam ke atas orang Islam ni ada 6. Antaranya apa? Wa ijabatud da'i. Memenuhi da'i. Da'i ni maknanya orang yang menjemput kita, khususnya ke majlis walimah al-urus. Jadi kita jemput orang ni macam mana ibu-ibu sekalian? Mestilah kita jemput dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengharapan. Contohnya, saya nak ajak Kak Syida datang majlis kahwin anak saya. Sebagai contohlah. Tapi lambat lagi 10-11 tahun akan datang insya-Allah. Okay, saya jemput Kak Syida, jemput datang rumah, free tak free pada hari Ahad minggu keempat, sebulan lagi. Saya tak akan jumpa Kak Syida. Kak Syida, sebulan ni, cop. Jangan pergi mana-mana, datang rumah saya je. Tak boleh. Kita jemput orang, kita jemput dengan penuh kasih sayang, dengan pengharapan dia datang. Kak Syida kalau boleh luangkan masa hari Ahad, anak saya kahwin. Kak Syida kalau free datanglah kan. Terjemput dengan elok, kita pun hantar mesej pada orang tersebut. Kita jemput dengan penuh kasih sayang, itu nama yad'una. Jadi dalam bab ad-da'wah, kita mesti yad'una ilal khair, mengajak orang ke arah kebaikan dengan penuh kasih sayang. Tapi dalam bab perkara yang ma'ruf, kita mesti menyuruh orang melakukan perkara yang ma'ruf kerana benda itu semua orang tahu itulah kebaikan. Dan dalam bab benda yang mungkar, kita mesti mencegah. Okey. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang kedua, Al-Quranul Karim betul menyatakan kemungkaran itu mesti dicegah. Dan dalam ayat yang berikutnya pun, yang kita jumpa ayat ini kan, wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu mencegah kemungkaran. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menggunakan satu lagi istilah yang lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okay. Apakah istilah yang digunakan oleh Nabi Yunus SAW? Okay, ni. Marra'a minkum munkaran. Ini hadis yang dah lama saya tak baca sebenarnya. Zaman-zaman student dulu selalulah baca hadis ni. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَفِي قَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Okey, hadis ini riwayat apa ni? Muslim. Okey. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, sesiapa yang tak mampu guna tangan ataupun kuasa maka guna lidah ataupun tulisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, sesiapa yang tak mampu maka guna hati. Wa zalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman, ataupun kata ulama syarahnya, itulah dakwah yang paling kurang kesannya, iaitu dakwah dengan hati semata-mata. Okey, istilah yang digunakan oleh Nabi Yunus SAW adalah falyughayyirhu, maka ubahlah. Maka perkataan ubah dia berbeza dengan yang tadi. Wa yanhauna an-nahi, mencegah, itu mencegah, yang ini mengubah. Maka dalam bab ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, mesti ada beza antara mengubah dengan mencegah. Mencegah ni ada dua peringkat. Satunya kita mencegah daripada kemungkaran itu berlaku. Sebelum kemungkaran itu berlaku, kita cegah awal-awal. Itu yang terbaik. Kemudiannya yang kedua adalah setelah kemungkaran itu berlaku, baru kita cegah. Itu pun termasuk dalam nahi mungkar. Okay. Tetapi kalau cegah ni kita larang je. Jangan, tak boleh, tak elok, tak molek. Kita sebut begitu. Tapi kalau mengubah, kita mengubah kemungkaran itu bertukar menjadi kebaikan. Ataupun kita ubah hati yang suka kepada kemungkaran kepada hati yang suka kepada kebaikan. Misalnya apa? Apabila umat Islam membuka kota-kota Islam pada zaman dahulu, zaman Al-Ayyubi, zaman Al-Fatih dan sebagainya, mereka telah mengubah gereja-gereja bertukar menjadi rumah ibadah. Ada beberapa gereja kan ditukar menjadi rumah ibadah. Itu namanya at-taghyir.
perubahan. Dia tak roboh, tapi berlakunya at-taghyir, perubahan. Itulah yang dia panggil sebagai mengubah. Ataupun kita mengubah hati seseorang tu dan minat sungguh dengan konsert. Maka kita tak boleh nak cegah-cegah dia ni sebab dia memang minat konsert tu dari kecil lagi. Itulah yang ditanam oleh mak ayah dia pun. Maka kita tak perlulah nak mencegah dia. Sebaliknya kita berusaha untuk mengubah daripada hatinya yang suka kepada konsert dan akhirnya dia suka kepada perkara-perkara yang baik. Jadi perubahan itu berlaku secara tadrij, sedikit demi sedikit, sehinggalah pada akhirnya dia meninggalkan dunia hiburan yang lara tadi kepada datang kepada dunia yang penuh dengan makna, ada manfaatnya. Itu namanya at-taghyir. Jadi taghyir beza dengan an-nahi, ya, ataupun wa yanhauna 'anil munkar. Itu perkara yang kedua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kembali pada topik punca perpecahan ummah. Punca perpecahan ummah ni, kalau kita kata punca umat ni bergaduh, punca umat ni berbalah, kalau kita fikirkanlah, kita ni kalau tegur orang lebih-lebih, nanti orang tu tak suka kita kan? Okay. Kita tegur dia, mesti dia makan marah kita. Mesti mungkin hubungan dengan kita pun jadi renggang sedikit. Dulu dia kawan baik kita, tapi bila kita beberapa kali nasihat dia, bukanlah selalu pun, beberapa kali nasihat dia, solat, jangan tinggal solat, ada masa baca Quran, jangan kita ni berpelesiran je, duk nasihat-nasihat, mungkin lama-lama dia menyampah dengan kita dan dia pun tidak akan berkawan dengan kita. Itu ada sifir kita. Sifir kita je kalau kita bagi nasihat pada orang, kita berkongsi kebaikan dengan orang lain tidak akan suka pada kita. Tapi bagaimana sifir Al-Quran dalam bab ini, ibu yang dirahmati Allah? Sifir Al-Quran berbeza. Iaitu apabila kita menyuruh orang melakukan kebaikan, mengajak orang melakukan kebaikan dan menyuruh orang lain melakukan yang makruf, sebenarnya itu lagi mengeratkan hubungan kita sesama orang Islam. Itu ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat 69 ya, saya katakan. Ayat sebelumnya itu ayat 103. Nanti kita tengok. Mengajak seluruh umat Islam hidup bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah Azza wa Jalla semuanya. Wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kamu berpecah. Okey. Jadi artinya Allah Ta'ala nak cerita ayat ini, apa formula yang perlu kita lakukan untuk memastikan umat Islam semua berpegang dengan tali Allah seluruhnya dan tidak ada pergaduhan, pergeseran sesama kita. Caranya adalah menyeru yang kebaikan, menyuruh yang makruf, mencegah kemungkaran, kata Ibn Ashur. Ya, kita Ibn Ashur. Ayat 150 menegah kita daripada berpecah antara satu sama lain secara sangat halus. Al-Quran mengajar kita bahawa kita akan berpecah belah apabila kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita akan berpecah belah apabila kita tidak amar ma'ruf, kita tidak nahi munkar. Jadi itu yang dibawakan oleh Al-Quran. Bukannya bila kita nasihat orang, maka orang akan melarikan diri daripada kita, maka kita pun berpecah belah dengan dia. Tak. Sebaliknya, bila kita berkongsi kebaikan dengan dia, kita berkongsi apa dia formula untuk menjadi Muslim yang baik, sampai masa yang sama kita pun nak menjadi orang yang baik, sebenarnya itulah yang akan mengeratkan hubungan sesama kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Bukannya membuatkan kita makin berjauhan. Jadi ad-din wan nasihah, agama itu nasihat. Dengan nasihat sebenarnya kita akan bertambah utuh hubungan sesama kita, sepertilah suami memberikan nasihat pada isteri, isteri memberikan nasihat pada suami. Sebenarnya ia akan mengeratkan hubungan antara suami dan isteri, bukannya menjauhkan, tapi dengan syarat biar kena dengan cara. Dan cara itu telah dinyatakan oleh Allah. Yad'una, dalam bab kebaikan kita ajak dengan penuh lembut, kasih sayang. Dalam bab perkara makruf kita suruh, tapi suruh pun bukanlah suruh dalam keadaan macamlah kita bagus sangat, bukan begitu. Tapi suruh dalam keadaan yang penuh saksama, ya. Baik. Jadi itu ayat yang ke 104 dan 105.
Seterusnya ibu dan rahmat Allah, kita tengok pada ayat 144 bawah topik bersyukur atas nikmat istiqamah. Sebenarnya bila sebut istiqamah ni, payahlah jawapan dia tu ialah ya, payah. Tapi usaha kena usaha. Itu yang kita doa pada Allah Azza wa Jalla sama hari kita doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, balikkan hati kami ke arah agamamu kan. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Okey. Jadi sekarang ni ibu dan rahmat Allah, kita nak tengok apa yang dibincangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bab bersyukur atas nikmat istiqamah. Istiqamah merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba yang terpilih. Dan kata ulama, al-istiqamah afdal min alfi karamah. Okey, cuba tengok ada tak? Luzumul ni. Dia ada sebut ni. Al-istiqamah ainul karamah. Istiqamah tu ialah ainul kiramah, intipati kepada karamah itu sendiri. Okey, tapi saya tulis sini al-istiqamah afdal min alfi karamah. Karamah tu merujuk kepada perkara-perkara pelik yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada para wali ni. Ada wali yang boleh terbang ke, ada wali yang boleh lipat bumi ke, ada wali yang boleh apa-apa. Perkara paling besar yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para wali adalah istiqamah. Okey, sekejap ya. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Okey. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Ini salah satu ayat yang menyebutkan nama Nabi Muhammad, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'awkutinan qalabatum ala aqabikum. Adakah kalau Muhammad Nabi itu mati ataupun terbunuh, maka kamu nak berpaling ke belakang, tidak lagi berpegang dengan ajaran Islam? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang berbalik ke belakang menjadi orang kafir, sebenarnya dia langsung tidak mampu memberikan mudarat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sayajzillahu syakirin, dan nanti Allah Azza wa Jalla sentiasa memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita nak tengok dulu beberapa kalimah. Tengok kalimah dulu bagi nak faham ni kan. Okey. Kalimah yang pertama yang kita nak tengok adalah Muhammadun. Ada 4 tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla panggil Nabi Muhammad Muhammad. Ayat ini, kemudiannya ayat Muhammadur Rasulullah, kemudiannya ayat wallazina amanu bima nuzila ala Muhammadin, surah Muhammad, dan satu lagi ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, suratul Ahzab. Muhammadur Rasulullah tu suratul Fatah. Okey. 4 kali, dan 1 kali sahaja yang disebutkan nama Ahmad dalam surah As-Saff, min ba'di ismuhu Ahmad. Okey. Yang lain, kalau panggilan, ini bukan panggilan. Ini adalah, panggil apa? Ini adalah ayat penyata. Dan Muhammad tidaklah Muhammad melainkan Rasul. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah. Wallazina amanu bima nuzila ala Muhammadin, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapa kepada mana-mana orang pun kalangan kamu, yakni Zaid bin Harisah. Itu ayat penyata, tapi dalam bab ayat panggilan, Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi SAW. Walaupun Allah tu Tuhan, Nabi tu hamba dia je, tapi Allah Ta'ala mengajar kita cara memanggil Nabi tu, ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Allah panggil Nabi, ya ayyuhar Rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Jadi kalau panggil, kena panggil Nabi, kena panggil Rasul, kena panggil panggilan yang kehormatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh main panggil je. Muhammad dulu kan? Tak boleh. Kena ada panggilan-panggilan yang mulia. La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i bainikum ba'da. Jangan kamu panggil Nabi kamu tu macam kamu panggil orang sekeliling kamu, pak langnya, pak tehnya apa, jangan. Ada adab dalam memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Allah ni kan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan panggil Rasul sebagaimana kamu panggil sebahagian daripada kamu. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan mana tadi? Wa sayajzillahu syakirin. Okey, sa tu apa maksud sa tu? Yajzi tu fi'il mudhari' kan, yang menunjukkan sentiasa. Allah sentiasa memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Tapi satu lagi ni, sa ni. Sa tu artinya akan. Ya, akan. Tapi akan ni dia ada beza antara sa dengan saufa. Fasaufa nuslihi nara. Fasaufa yu'azzibuhu azaban nukra. Wasaufa ke fasaufa? Saufa nu'azzibu azaban nukra. Jadi dah ada perkataan saufa. Apa yang membezakan antara sa dengan saufa, ibu-ibu? Sa tu dalam tempoh segera. Sa, cepat. Sa segera, saufa? Ada tempoh masa sikit. Ada tempoh, Masya Allah. Kak Niza, jazakumullahu khairan. Kasihan banyak Kak Niza. Sa tu adalah tempoh yang segera. Manakala saufa adalah tempoh yang lama sedikit. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala segera memberikan balasan kepada orang yang bersyukur, bukannya ditangguhkan. Segera balasan itu dapat. Ya, itu perkara yang kedua. Kak Liza dengan tempat yang saya duduk hari itu berapa jauh dia punya jarak? Dari mana? Yang Dia kita film jumpa yang Ustaz Prima Hadik Ustaz tu kan? 20 minit ke? 20 minit lebih kurang. Ya. Saya kirim buku melalui adik boleh tak? Dia ada kat rumah. Boleh Tapi tak Ustaz. boleh, tak boleh. Dekat je kat begitu. Ya, sorry. Tak boleh. Sebab buku tu tak ada dengan saya pun. Baru ingat. Okey Kak. Tak apa apalah. Ustaz, bila-bila je. Bila-bila. Ada stok pada sana. Okey. Sorry Kak. Tak apa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah asyakirin. Asyakirin ni apa dia, ibu-ibu sekalian, dalam bahasa Arab? Dia panggil isim apa? Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil kata apa? Kata nama khas. Kata nama ataupun isim fa'il, iaitu orang-orang yang bersyukur. Kata nama. Macam saya sebutkan, mengajar. Mengajar itu kata perbuatan. Tapi kalau guru, pensyarah, itu kata nama. Wa man yashkur, sesiapa yang bersyukur. Itu lain. Tapi bersyukur itu sendiri kata perbuatan. Asyakirin kata nama. Kata nama. Maka dalam bab ini ibu-ibu sekalian, asyakirin kata nama, cuma ada beza sikit sini. Wa sayajzillahu syakirin. Kemudian Allah ubah rentak wa sanajzi syakirin, dan kami akan memberikan balasan sekejap lagi kepada orang yang bersyukur. Yang ni guna nama Allah, yang ni guna nama kami. Dia berlaku perubahan. Yang ni saya tak tahu kenapa berlaku perubahan. Okey, baik. Jadi wa sayajzillahu syakirin, asyakirin artinya orang yang sentiasa bersyukur akan mendapat balasan yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Tak lama lagi, sikit lagi akan dapat. Okey. Jadi sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita fikir balik, apalah cerita tiba-tiba je ayat ini ditutup dengan orang yang bersyukur. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Muhammad ni akan meninggal dunia. Dan inilah ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, membuatkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an terkejut. Macam aku tak pernah dengar ayat ini, sehinggalah Abu Bakar membacanya. Macam tak pernah dengar tu artinya dia terkesima, ya Allah.
tak perasan pun bahawasanya Nabi Muhammad ni akan meninggal dunia macam mana pun. Okey. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Ceritanya adalah tak patut kita berpaling tadah keluar daripada agama Islam atau tidak mengikut lunas Islam dengan mengikut pemerintah-pemerintah selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tak patut. Dan yang ketiganya, sesiapa yang berpaling daripada ajaran agama, dia akan mendapat balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min zalik. Tiba-tiba je ayat ini ditutup dengan cerita apa? Orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sayajzillahu syakirin, dan kelak Allah Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang bersyukur sekejap je lagi. Okey, apa kaitannya dengan cerita ni? Iaitu pertamanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita masih kekal dengan agama ini, kita tak keluar daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mesti bersyukur. Alhamdulillah, aku masih mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku masih mendukung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masih jauh daripada perbuatan-perbuatan khurafat dan juga bid'ah. Maka perkara itu mesti kita syukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang besar tersebut. Okey, itu satu. Dan yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang kedua adalah orang yang kekal dalam agama ini, itulah orang yang bersyukur. Ya, orang yang kekal dalam agama ini, yang kekal mengikut sunnah Nabi, yang kekal mengikut ajaran agama, itulah orang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah orang yang layak mendapat kebaikan, pahala, syurga daripada Allah. Jadi inilah nikmat yang paling besar, ibu-ibu sekalian. Saya duduk sembang dengan anak. Saya tanya anak-anak ni, macam mana kalau ada orang dia nak tawarkan kita ni dapat rumah yang besar, banglo 3 tingkat, besar rumah tu, fully furnished, aircon ada pada setiap tempat, segala kemewahan kita dapat di rumah tersebut. Tapi dia nak satu benda je daripada kita, iaitu dia nak gigi depan kita. Dia nak gigi depan kita sebatang, dan kita tak boleh pasang gigi palsu. Biar macam tu je, rongak macam tu je. Nak tak nak? Jadi anak saya dia dua kata, tak nak. Mak malu orang kaya tapi gigi tak ada kat depan. Okey? Bermakna gigi kita ni jauh lebih berharga daripada rumah banglo 3 tingkat yang harga juta, 4-5 juta tadi. Okey. Bagaimana pula kalau ada orang nak bagi 100 juta pada kita? 100 juta tapi dengan syarat dia nak ambil satu je jari kita ni. Nak tak nak kita tukar. 1 juta tapi satu jari dia nak ambil. 100 juta ni segala-galanya kita dapat, ibu-ibu sekalian, melancong setiap hari pun tak ambil duit tu. Anak saya jawab, tak nak. Jari ni tak ada nilai harganya. Jauh lebih tinggi daripada 1 bilion pun. Orang tahu 1 bilion pun nak buat apa 1 bilion tapi jari tak ada. Tak ada nikmat hidup. Lebih baik hidup macam ni ala kadar macam ni, tapi semua kita ni ada, cukup, lengkap. Apa yang diberi oleh Allah lah. Kalau Allah Ta'ala bagi orang tu jari 4, itulah lengkap bagi dia. Okey, baik. Yang Allah dah bagi ni cukup. Tak boleh nak diganti-ganti dah. Kalau nak ambil rambut boleh lah. Rambut boleh tumbuh balik. Tapi yang lain-lain, no, tak boleh nak gantikan dah. Jadi bermakna apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni besar. Tapi apakah nikmat yang paling besar? Okey. Ibu-ibu sekalian, apakah nikmat paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita? Tolak nikmat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itulah nikmat yang paling besar untuk kita. Tapi selain daripada Nabi Muhammad, apa dia ibu-ibu sekalian? Iman dan Islam. Okey, itu betul. Iman dan Islam. Lagi? Al-Quran. Apa dia, Kak? Al-Quran. Masya Allah. Jawapan Kak Isyah ni memang sangat deep. Ya, itulah yang kita sebutkan sebagai Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan oleh surah Ad-Duha pada ayat yang akhir itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka kamu kongsikan. Ada ulama kata ini cerita nikmat secara umum, tapi ada ulama kata nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak lain dan tak bukan ialah Al-Quran. Al-Quran itu fahaddis, maka kita sampaikan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Itulah nikmat yang paling besar. Ya, Al-Quranul Karim, dan pastilah Nabi Muhammad SAW.
Oh, Kak Aisyah pun sama suara rock macam saya. Allahu Akbar, tak larat nak cakap. Saya rasa sebab bersin lah, bersin sebab sejuk tu. Bukannya saya ni duduk pergi demonstrasi Palestin jadi kuat-kuat, tak. Bukan begitu ya. Baik. Jadi itu bersyukur dengan nikmat istiqamah. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian kan. Dengan nikmat istiqamah ni dia sampai satu tahap macam ni lah. Kita ni sampai tahap dengki, bukan dengki, cemburu dengan orang yang macam mana tengok orang tu dia solat sunat rajin, ya Allah cemburunya aku dengan orang ni solat sunat rajin. Tapi kalau kita tengok orang solat sunat rajin, kita tak timbul perasaan cemburu, bermakna hati kita tu kena pergi servis. Bukan minor servis itu major servis tu. Kena servis macam-macam, habis tukar minyak hitam segala-galanya tu. Okay. Kalau kita tengok orang baca Quran, kita tak cemburu dengan orang baca Quran, itu memang hati kita sangat bermasalah tu. Kalau kita tengok orang lain buat kebaikan dan kita tak cemburu dengan orang buat kebaikan tu, memang bermasalah teruk tu. Tapi saya yakin ibu-ibu sekalian memang cemburu dengan orang buat kebaikan. Cemburu tengok orang buat salat sunat. Cemburu dengan orang yang suka bersedekah. Cuma kita mampu tak mampu je. Tapi cemburu tu wujud. Alhamdulillah. Dan kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana kita tak cemburu sangat dengan orang kaya ni. Memanglah kita pun fikir juga kalau aku kaya ni, rasanya macam-macam benda juga boleh buat. Kalau dengan kaya ni kan. Tapi yang paling best sekali, bila kaya ni kita boleh tolong orang. Itu yang paling best tu. Jumpa orang tu susah, tak ada duit. Tak apalah, ambil lah duit saya ni. Hutang dulu, kalau tak mampu bayar, kita halal je lah. Sebenarnya kita nak suruh dia berusaha lah supaya dia bayar hutang balik. Berusaha rajin sikit. Jadi, tapi kita tak adalah rasanya ibu-ibu, saya rasa ibu-ibu tak adalah nak cemburu orang kaya. Kalau aku kaya kan best, boleh beli rumah besar, boleh beli kereta besar, banyak-banyak. Memanglah ada perasaan tu, tapi tidaklah sampai nak cemburu dengan orang. Tapi kalau kita tengok orang baik-baik kan, ya Allah, cemburunya. Macam saya pergi ke Mekah dulu-dulu tengok orang tua, pakcik-pakcik, macam-macam ni kan. Suami isteri, ya Allah, baiknya orang ni. Ada juga generasi-generasi dulu panggil isterinya sayang. Ada lah tu, kalangan ibu-ibu sekalian saya tahulah yang suami panggil dia sayang. Ada juga, saya ingatkan ini generasi muda je yang panggil sayang-sayang ni kan. Dengan cara dia santuni isteri pergi toilet, tunggu isteri kat toilet. Macam mufti, bekas mufti Selangor, Datuk Seri Mufti Tamyiz tu. Ya Allah, sangat-sangat menyantuni isteri. Sangat-sangat menyantuni isteri. Lain macam cara dia. Dan kemudiannya macam mana isteri tu pun bergurau dengan suami. Suami tolak isteri di wheelchair, langsung tak mengeluh. Sampai kita tengok, ya Allah, ada seorang pakcik tu, muka garang, habis-habis garang muka. Tapi baik, lembut. Muka je garang. Tapi dia tu macam mana dia tolak isterinya wheelchair, tak mengeluh, isterinya pun comel je. Dah umur 60 lebih kot pakcik-pakcik tu. Bergurau senda antara dua tu, kita rasa cemburu, ya Allah, cemburu sangat. Dan itu yang dikatakan oleh seorang ustaz dalam Facebook saya tengok. Kita kalau nak belajar ilmu tentang parenting, ilmu tentang macam mana jadi suami isteri yang baik, bukan kita belajar dengan orang-orang muda macam saya ni, ibu-ibu sekalian. Bukan belajar dengan influencer konon-konon lah. Saya pun tak suka dengan istilah influencer tu. Yang umur baru kahwin setahun 2 tahun yang ada sweet tu. No, kita tak perlu belajar ilmu kasih sayang dengan mereka. Mereka baru je. Baru kahwin, tak jumpa lagi kelemahan pasangan masing-masing tu kan. Tapi kita nak belajar dengan siapa? Kita nak belajar dengan orang umur 60 lebih. Kita nak belajar dengan orang umur 70 lebih. Tapi masih bertahan kasih sayang sesama mereka. Jadi macam saya ni, saya malu. Saya takkan cerita pasal suami isteri di Facebook. Tak ada masa, tak kira lah adversary, tak adversary. Saya takkan cerita kepada khalayak. Buat malu je. Nanti dah nak mati nanti. Dah umur 70, kalau umur saya panjang lagi. Bolehlah saya nak cerita sikit sebanyak. Tapi nak cerita lebih-lebih ibu sekalian, no, tak boleh. Sekadar dalam kelas ni kita cakap-cakap begitu bolehlah. Tapi betul, kalau ilmu bab kasih sayang suami dan isteri, mesti belajar daripada orang yang dah berusia 60 ke atas. Orang-orang yang dah pencen. Kalau baru-baru ni tak payahlah. Kadang-kadang dalam media sosial ni sweet bukan main lagi. Sebenarnya bergaduh sakan tu. Berlakon je dalam media sosial. Jadi tak payah. Yang penting je dengan orang-orang yang dah berusia, mereka terbukti kasih sayang mereka,
antara suami dan isteri itu kan. Yang tu kita nak ibu-ibu sekalian insya-Allah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya bacakan dalam Perenggam muka surat 71 tu, sehubungan itu Allah Ta'ala akan memberikan balasan yang baik terhadap orang yang bersyukur dengan nikmat Islam dan kekal berpegang teguh. Dalam masa yang sama, nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala ialah nikmat berpegang teguh dengan kebenaran. Pada kemuncaknya, orang yang berpegang teguh dengan keimanan akan mencapai kejayaan pada satu masa nanti, insya-Allah. Baik. Oh, ibu dah tahu ke-44, masya-Allah, masya-Allah, 44 dah. Okey, terima kasih banyak atas segala perkongsian di ruangan chat tu, saya baca. Dan kemudiannya satu lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat 152 bawah topik melakukan maksiat setelah mendapat nikmat amat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, lepas dapat nikmat, kita kita melakukan maksiat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum biiznih. Sekejap ya. Oh, saya perasan ada orang nama Qatrun Nada di sini. Qatru tu, Nada tu embun kan? Qatru tu titisan embun. Satu nama yang sangat cantik. Qatrun Nada. An-nada dia ya belakang kan, nun, dal, ya belakang. Ya maksurah. Alif maksurah panggil. Okay. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu istahussunahum biiznih. Dan demi sesungguhnya Allah Ta'ala telah menepati janjinya dengan memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya mengalahkan mereka beramai-ramai dengan izinnya. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sehingga ke masa kamu lemah hilang semangat untuk meneruskan perjuangan dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula derhaka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai, kemenangan dan juga harta rampasan perang. Ini dalam perang Uhud. Ya. Ceritanya apabila umat Islam ni sekumpulan penjaga pemanah di lereng bukit dah tengok dah ada harta rampasan perang di depan, kan Nabi SAW tak bagi turun untuk mengambil harta rampasan perang, tapi mereka menyangkakan perang dan berakhir. Apalagi harta rampasan ada di depan kita, kita kena cepat-cepat ambil harta rampasan tersebut. Okay. Tinggallah beberapa orang yang masih bertahan di lereng bukit tersebut, memanggil-manggil kawannya namun tidak dipedulikan, sehingga akhirnya Khalid bin Al-Walid come back dan mengalahkan tentera umat Islam di bahagian situ kan. Okey, jadi di sini Allah Ta'ala memberikan satu peringatan bahawasanya tidak patut lepas kita menang ni kita berbalah dengan sebab-sebab urusan keduniaan. Kita mengejar keduniaan. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ni ada orang buat poster ni. Ada kalangan kamu yang mahukan dunia dan ada kalangan kamu yang mahukan akhirat. Okay. Kita nak yang mana satu? Kita nak masuk golongan yang pertama ke? Kita nak masuk golongan yang kedua? Ni bagus orang buat poster ni. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Ni dua-dua sujud. Minkum man yuridud dunya, sujud mengambil duit. Ini pula minkum wa minkum man yuridul akhirah. Bagus sangat dia punya poster-poster ni. Lebih kurang sama je lah poster-poster yang ada ni. Subhanallah. Subhanallah. Ini ayat-ayat Quran yang deep-deep yang perlu kita kongsikan kepada masyarakat dalam bentuk poster-poster yang begitu menyentuh perasaan ini, ibu sekalian. Supaya kita pun saling berkongsi kebaikan. Bukan kita nak mengata orang, na'udzubillah min zalik. Tapi kita berkongsi apa erti kebaikan. Ya. Okay. Jadi dunia di sini merujuk kepada keduniaan. Bukannya dunia dalam bentuk Rabbana atina fid dunya hasanah. Okay. Harta tu dunia. Kita nak. Tapi yang dibenci apa dia? Keduniaan. Iaitu at-takasur. Sibuk memperbanyakkan harta sampai lupa kepada amal ibadah. Itu keduniaan yang kita nak tinggalkan. Okay. Kereta dunia ke akhirat. Kereta dunia. Tak ada masalah.
Tapi sibuk dengan kereta sampai tak pergi solat di surau. Tengah maghrib pun sibuk basuh kereta lagi. Tak peduli pun ibadat di surau. Tak boleh. Tapi kalau macam jiran saya di rumah yang lama, Abang Lan tu, bab kereta jaga. Bersih dia dengan bapa mertua dia. Dua-dua kaki jaga kereta. Tapi bab solat, jangan main Abang Lan. Subuh di surau. Dia ada je maghrib isyak, dia dah balik kerja je, surau. Tapi bab kereta pun dia jaga. Itu dunia. Dia jaga dunia. Dia tidak terpengaruh dengan keduniaan. Yang kita tak naknya, keduniaan tu. Kalangan kamu ada yang terpengaruh dengan keduniaan. Kalangan kamu pula ada yang mahukan akhirat. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala menegaskan besar kesalahan kita setelah kita jika kita buat maksiat setelah mendapat nikmat. Sebagaimana dikatakan oleh tafsir Ibn Utsaimin, ya, ini menunjukkan maksiat yang dilakukan selepas mendapat nikmat lebih besar dosanya berbanding maksiat sebelum mendapat nikmat. Dulu-dulu itu baik je dia. Ya. Taat ibu bapa, selalu tanya khabar mak, selalu tanya khabar ayah, sanggup hidup susah demi mak dan ayah ni. Kemudiannya kahwinlah dia. Bila kahwin ni, kahwin dengan orang-orang sekian-sekian, maka pasangan dia telah mengubah dia, membuatkan dia pemula lupa pada mak ayah. Dia tak pedulikan lagi pada mak ayah dia. Itu masalah. Kalau ibu-ibu nak tengok contoh, siapa dia orang yang sangat mengenal jasa mak ayah ni, kalangan ibu-ibu pun ada. Yang namanya Liza, yang namanya Aisyah, yang namanya Anis, yang namanya Jamilah. Ini semua jenis orang taat pada mak ayah. Dan semua-semua yang ada kat sini lah, takkan saya nak sebut satu-satu kan. Yang namanya Asmah, yang namanya Azizah, yang namanya Hazati, yang namanya Ifah, yang namanya Maznah, Aini, dan segala ni, Bonda Azah. Ini semua jenis taat mak ayah. Tapi kalau ibu-ibu nak minta saya senaraikan nama seorang yang tidak ada di sini, namanya adalah Ustaz Zahiruddin Zabidi. Tu jenis sayang mak ayah, taat pada mak ayah tu. Setiap bulan di saat Ustaz Zahiruddin kan sebelum ni kan tak kerja. Dia lebih kurang macam saya lah, tapi dia teruk sikit pendapatan dia ni. Ustaz Zahiruddin ni bukan senang. Bukan senang. Sampai satu tahap dia ada sebuah kereta je. Sekarang pun sebuah kereta lagi ikut. Dalam usaha dia nak kena beli kereta barulah juga. Payah dia nak bergerak ke Paguh. Dalam keadaan pernah dia mengalami kesempitan duit, saya tahulah kesempitan duit yang dialami oleh beliau. Tak pernah putus bagi duit pada mak ayah. Tak pernah putus. Bagi juga. Sebab mak ayah dia orang kampung biasa-biasa, tak adalah dapat pencen ke apa benda. Ustaz Zahiruddin, bagi. Saya dengar cerita, ya Allah, kenapa bagi juga kalau tak ada duit? Tak bagi macam mana? Itulah punca kehidupan dia sama ni dan itulah punca keberkatan. Itu memang saya respect dengan beliau atas ketaatan tu. Tapi tak adalah dia cerita-ceritakan pada orang lain. Tapi saya tahu cerita dia. Sebab itulah ada masa kita pun bantu daripada sudut-sudut tertentu lah. Ada cara, contohnya dia dapat royalti buku, kita segerakan bayar royalti buku untuk menampung dia punya kewangan dia tu, kerana dia tak kira ada duit tak ada duit, mak ayah tetap dia bagi. Itu kelebihan Ustaz Zahiruddin, contoh orang yang baik. Dan ramai lagi lah orang baik yang lain. Baik. Jadi ataupun kalau orang tu selama ni baik je, tapi bila naik pangkat dia dah tak peduli dah orang bawah. Tengok orang bawah pun tidak, makan minum sekali pun tidak. Dan orang panggil apa? Dah tak layan lah orang bawah-bawah ni. Dulu-dulu dia pun orang bawah juga. Dulu dia pun tak ada pangkat apa pun. Tapi bila dia jadi orang atasan, dia mula tidak pedulikan orang-orang yang berada di bawah dia ni. Ini penyakit-penyakit setelah mendapat nikmat, dia mula sombong. Sebab itu ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, saya begitu tersentuh hati dengan cerita ulama ni. Saya tak ingat di mana, kitab mana saya baca. Dia kata, saya ni kalau doa pada Allah Azza wa Jal, nak sekian-sekian, Allah tak bagi tapi Allah bagi yang lain, saya syukur sangat pada Allah. Kenapa syukur pada Allah dah Allah tak bagi? Itu pun pelik juga. Kita doa pada Allah, contoh kita doa pada Allah apa dia? Kita doa pada Allah supaya kita ni dapat orang yang kerja-kerja syarikat lah dapat projek kan? Ya Allah, kalau aku dapat projek ni Allah, dia punya grant dia tu, kita dapat dalam 100,000 contohnya kan.
Okey. Kita pun doa pada Allah, solat hajatnya nak dapat projek yang bernilai 100,000 tu, tiba-tiba Allah tak bagi yang 100,000 tu. Allah bagilah adalah orang lain tawarkan pada kita dapatlah 30,000 projeknya. Kalau ulama tadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kok mana? Yang kita doanya 100,000 kita tak dapat. Yang kita dapatnya yang sikit, 30,000. Ulama tu jawab, Alhamdulillah kerana saya dapat apa yang Allah Ta'ala tentukan pada saya tak dapat apa yang saya mahukan. Tapi saya dapat apa yang Allah mahukan. Oh, dia punya jawapannya sangat deep, ibu-ibu sekalian. Yang kita nak 100,000, tapi yang Allah nak 30,000. Mana lebih utama? Yang Allah nak ke yang kita nak? Yang Allah nak lah lebih utama. Kalau yang Allah nak itu lebih utama, kenapa kita nak mengeluh? Kita terima, Alhamdulillah dapat. Syukur sangat pada Allah, ya Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibu Maryam kan? Walaisa dzakaru kal unsa, tak sama anak lelaki yang aku mahukan dengan anak perempuan yang engkau berikan wahai Tuhan. Anak perempuan yang engkau berikan jauh lebih baik daripada anak lelaki yang aku cita-citakan. Jadi itu pemberian Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Ya. Okey, jadi ada orang yang mana dia nak anak lelaki, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan sampai ke anak ke-6 perempuan. Orang ni selagi mana tak dapat jantina lain, selagi itulah dia nak lagi anak. Ataupun anak lelaki je, mesti dia akan usaha juga, dia nak juga anak perempuan. Tapi Allah bagi anak lelaki je semuanya. Alhamdulillah, itu yang Allah nak. Boleh jadi anak perempuan je yang Allah bagi, ataupun anak lelaki je yang Allah bagi, itulah yang terbaik. Itulah yang paling sesuai dengan kita. Tak, sebab tu orang selalu kata tu anak lelaki 4 orang dah, tak dapat-dapat lagi anak perempuan. Okeylah tu ada 4 penjuru yang mana anak-anak lelaki dah pegang dah keranda kita nanti. Setiap penjuru dah ada dah, cukup dah 4 orang. Alhamdulillah. Ada orang tak dapat anak, kawan-kawan tak dapat anak, ya Allah, sedih sangat. Tak payah sedih-sedih sebenarnya, itu pemberian Allah. Allah memberi dalam bentuk nah ambil. Ada juga Allah memberi dalam bentuk tak dapat, iaitu tak dapat anak. Tapi bila tak dapat anak, kawan saya Ustaz Azran Zainal tu tak dapat anak, legat. Dulu-dulu selalu pergi ke Bangladesh tu, tempat pelarian Rohingya. Baru-baru ni pergi lagi ke tempat di Syria, bagi bantuan. Tak berhenti-henti, sana sini sampai bapa mertua dia bergurau. Allah ni balik kampung ni. Mana kampungnya? Kat Bangladesh tu. Dekat pelarian Rohingya. Sampai begitu, kalau ada anak payah dia nak bergerak. Jadi Allah memberi dengan cara tidak memberi anak. Itulah pemberian. Tidak memberi anak, itulah pemberian. Memberi anak, itu pun pemberian. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan itu, kita syukuri pada Allah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Itu yang, bila kita faham benda ni, ibu sekalian, memang best, selesai masalah. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada orang yang mana Allah jadikan dia mandul, memang tak ada anak. Allah yang jadikan. Bukan orang lain yang jadikan. So, apa yang kita nak pening-pening sangat? Kita tengok dia tak ada anak lagi. Tak ada, happy, Alhamdulillah. Tak ada anak. Itu awak adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk tidak ada anak. Awak pun dipilih oleh Allah ada anak. Jadi semua ini adalah pilihan Allah Azza wa Jal, ada anak ataupun tidak ada anak. Orang yang miskin itu pun pilihan Allah Azza wa Jal. Orang yang kaya itu pun pilihan Allah. Bila kita faham kita ni pilihan Allah untuk jadi miskin, pilihan Allah untuk jadi kaya, pilihan Allah untuk mendapat anak yang istimewa, barulah kita berlapang dada dengan segala ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla dan kita bersyukuri. Masalahnya kita tak puas hati, ya. Tak puas hati. Kenapa? Dalam keadaan kita tak mengetahui itulah pemberian yang terbaik daripada Allah Azza wa Jalla. Syukur. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik. Tapi dalam bab pilihan jangan pula macam tu kan. Kita yang terhegeh-hegeh nak kahwin dengan orang tu, orang dah kata jangan. Kita terhegeh-hegeh juga. Last kali dapat suami kaki pukul, panas baran. Kemudian kita nak kata berdamai dengan takdir. Padahal kita yang memilih. Tak boleh lah. Kita kena bezakan antara takdir yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dengan apa yang dipilih oleh kita. Kita kena bezakan. Saya lahir dibawa dalam rahim seorang yang bernama Kamariah. Ayah saya Muhammad Nur. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Tak perlulah saya nak mengidamkan datin ke, orang kaya ke, nak lahir kacukan ke ayah saya orang Melayu, mak saya orang putih, yang tak adalah. Alhamdulillah, mak saya Kamariah, ayah saya Muhammad Nur, inilah ibu bapa terbaik buat saya. Cukup. Saya tak perlulah ibu bapa yang lain. Jadi syukur itu yang paling penting, ya.
Muka kita macam ni. Alhamdulillah, syukur. Muka ni bukan boleh diubah-ubah. Bolehlah sikit-sikit nak solek-solek sikit-sikit. Tapi ni dah muka kita. Tak payahlah kita nak dengki orang lebih handsome dan sebagainya. Bukan itu perkara yang penting. Allah Ta'ala tak tengok semua benda tu kan. Allah tengok kita ni orang baik ke tak baik. Kalau orang tu tak handsome macam mana pun pada pandangan mata orang, dengan kulitnya pun tak putih, hitam kulitnya, tapi kalau hatinya penuh dengan iman, orang tengok pun comel. Allah comel, tahulah kenapa tengok orang tu kulitnya hitam ke main lagi, tapi comel je nampak. Tapi ada orang putih, comel tu comel putih melepak. Kita tengok tak berkenan je, tengok tak boleh jadi isteri, tak boleh. Tapi kita tengok orang lain pula, dengan tak berapa nak putih, dengan tak berapa nak comel pada pandangan mata orang lain, tak tahulah kenapa berkenan je dengan dia. Sebab apa? Akhlak. Iman itu terbias pada mukanya sehingga memberikan kesan yang baik kepada orang sekeliling. Sehingga jatuh hati orang lain, suka makcik-makcik suka pada dia, pakcik-pakcik suka pada dia sebab dia baik. Jadi ini erti kesyukuran yang perlu kita fahami. Apabila kita mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jal, barulah kita akan rasa bahagia, ya, bersyukur. Tapi kalau tidak, kita akan mulalah tak bersyukur, melakukan maksiat kepada Allah dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Ibu sekalian, kita berhenti di sini. Saya ada beberapa tugasan lagi. Tugasan pertama, jemur kain. Tugasan kedua, nak kena servis kereta. Al-maklum berapa tunggal buat dalam seminggu, 2 minggu ni, macam itulah ibu sekalian, ya. Okey, saya berhenti dulu. Jazakumullah khairan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sekejap. Sebelum terima kasih sekejap je. Terima kasih semua.